Saya perkenalkan fasa pertama ni kepada mereka-mereka yang dah biasa makan sampai 5 kali sehari. Fasa pertama ni lebih kepada introduction lah, nak bagi tak terkejut. Langkah pertama dalam fasa pertama ialah setting timing makanan. Kita kena pastikan hormon yang memegang lemak kita erat-erat tu tak ada. Hormon ni nama insulin. Insulin ni kita tahu dia bukan saja menyerap gula daripada darah masuk ke dalam sel, tetapi tugas sampingan dia ialah untuk menyimpan lemak. Kalau selagi ada insulin di dalam darah anda, dia tak akan bagi bakar lemak. Fasa yang pertama ialah supaya nak adjust, nak regulate balik badan anda ikut timing makanan tertentu supaya hormon insulin itu pada kadar yang minima. Saya rasa mudah fasa pertama ni. Dia cuma melibatkan setting makan satu hari 3 kali. Saya perkenalkan fasa pertama ni kepada mereka-mereka yang dah biasa makan sampai 5 kali sehari. Selagi anda makan dan tak berhenti makan, masalahnya hormon insulin ni akan sentiasa berada dalam darah. Maksudnya sarapan, kemudian lunch, kemudian makan malam. Langkah kedua dalam fasa pertama ni, jangan sesekali kudap. So anda makan pagi, lepas tu jangan makan dah. Sampai makan tengah hari, jangan makan dah. Sampai makan malam, jangan makan dah. Itu kalau boleh buat, anda berjaya. Itu baru fasa pertama. Langkah ketiga ialah dia kena ada kuantiti makanan yang betul. Makanan yang betul ialah segenggam karbohidrat, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Seelok-eloknya, waktu pagi sarapan tu biar ringan. Yang paling elok lah protein dan juga fibers. 2 biji telur separuh masak ke, telur masak ke, kemudian dengan sayur. Apa-apa sayur lah fiber salad. Lunch, anda makan nasi. Makan nasi tapi segenggam. Dan makan segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Sama juga nanti dinner. Cuma kalau yang dah biasa makan laju tu, inilah masa untuk anda kawal speed mengunyah anda. Dah ada kajian yang menunjukkan bahawa mereka yang makan laju ni memang mudah gemuk. 2 kali ganda lebih mudah gemuk. Tak nak gemuk kan? Jangan makan laju. Air kena cukup. Badan kita memerlukan air untuk membakar lemak. Anda tak ada air nak bakar lemak macam mana? Macam mana nak cukup? Berat badan dalam kilogram bahagi dengan 30. Dan kalau anda senaman, setiap kali senaman 30 minit kena tambah 350 ml tambahan air. Tapi lebih elok kalau dalam fasa nak menguruskan badan ni, minum lebih air. Boleh ke? Setengah orang tanya, minum air jus buah ke, air yang ada gula ke? Tak boleh. Anda boleh dibenarkan minum air kosong semata-mata ataupun air teh, air kopi. Cuma bila minum teh, kopi, jangan tambah gula. Antara minuman yang saya rasa paling sesuai untuk membakar lemak tu anda makanlah. Saya dah cuba jus limau nipis tu, tapi masalahnya dekat kedai diorang campur gula. Tapi kalau yang rasa nak manis juga, saya bagi sedikit kelonggaran sini. Anda boleh guna pemanis semula jadi. Langkah ketiga, ini payah sikit. Obesity ini berkait rapat dengan keradangan kronik. Ada setengah-setengah jenis makanan yang memang menyumbang ke arah keradangan kronik ini. Kalau badan anda sentiasa berada dalam keradangan kronik, ini juga akan menyebabkan insulin dalam badan anda ini tidak sensitif. Bila insulin tak sensitif, pankreas ataupun organ yang menghasilkan insulin tu akan menghasilkan insulin, menyebabkan tahap insulin dalam darah anda tu tinggi. Memang dia akan pegang erat-erat lemak anda, memang dia tak bagi bakar dia. So itunya orang kata, dia buatlah macam mana pun, dia tak boleh nak kurus. Yang anda harus buat iaitu mengurangkan keradangan kronik. Apa makanan-makanan yang menyebabkan keradangan kronik? Gula. Semua yang mengandungi high fructose corn syrup. Memang mereka gunakan high fructose corn syrup ini dalam bikinan ataupun manufacturing lah. Pastry, jenis roti, jenis pizza, jenis apa benda yang ada kat luar sana tu, selalunya dia akan gunakan high fructose corn syrup. Fast food. Terusnya, makanan yang terproses. Paling utama makanan terproses ni ialah benda-benda yang ada tepung.
kebanyakan makanan dekat luar sana memang ada tepung kan. Satu lagi ialah kaedah masak tu pun penting, sebab kalau anda goreng ataupun barbecue ataupun anda bakar makanan, terutamanya protein lah kan, okey, ini juga akan menghasilkan bahan-bahan AGE, iaitu Advanced Glycation End Product. Okey, AGE yang bila masuk dalam badan dia akan menyumbang ke arah keradangan kronik. Dan apa yang anda harus lebihkan ialah benda-benda yang berasaskan omega 3. Dia bersifat anti-inflammatory, maksudnya anti keradangan. So lebihkan makan ikan. Kalau siapa yang tak makan ikan tu, pastikan anda harus makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu kalau nak kurus.